disampaikan pada malam ini dapat merubah sedikit kehidupan kita, berhijrah daripada tidak tahu kepada tahu, daripada kita tak mengamalkan kita dari amalan biasa kita, insyaAllah mudah-mudahan dapat keredaan Allah. Jadi untuk mulakan majlis kita, kita mulakan majlis Al-Fatihah. Jadi untuk makluman kita insyaAllah kita lewatkan sikit ya. Mungkin 9 dia 9 suku kita tengok Ustaz lah. Banyak lagi yang sampaikan, dah sampai ke pagi betul. InsyaAllah. Jadi yang itu tak ngomong sekarang. Jadi silakan pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khalilih. Sayyidul anbiya wal mursalin, qadil du'at wal mujahidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang kelima, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bihaq. Fassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang bermaksud dialah yakni Allah yang telah menjadikan matahari memancar cahaya dan bulan yang diterangi cahaya, dan Dia telah menentukan tempat turun, yakni tempat berputar aksi matahari dan bulan tersebut, supaya dengan peredaran matahari dan bulan itu kamu mengetahui hitungan hari dan tahun. Dan Allah tidaklah menjadikan demikian itu melainkan untuk menunjukkan kepada kamu akan kebenaran, yakni wujudnya Allah Ta'ala dan Maha Agungnya Allah Ta'ala itu dan benarnya Islam. Dan dialah yang telah menjelaskan akan tanda-tanda kebesarannya bagi kaum yang mahu berpikir, yang mahu mempelajari. Sadaqallahu. Alhamdulillah, yang pertama yang bahagia di satu kursi majlis sambutan antara bersama hari itulah kita pada malam ini. Kursi surau dan juga malam yang kita puasa surau yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Semuanya hadirin hadirat muslimin muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah, kita telah diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengajar
maka untuk mensyukuri bertambahnya tahun dengan bertambahnya umur dan sehatnya kehidupan kita akan menuju Allah Ta'ala. Kita menghayati akan sambutan ataupun masuknya tahun baru ini dengan penghayatan Islam, dengan penghayatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Maka perkara pertama yang saya nak sebut berkongsi dalam tazkirah dalam ceramah pada malam ini berkaitan yang pertama tentang tahun ataupun kalender Islam. Jadi bila sebut tahun hijrah, bermakna tahun hijrah ini kalender Islam, kalender yang kita guna pakai biasa dalam rutin hidup seharian kita, penentuan waktu kerja, sekolah dan urusan kehidupan kita pada hari ini. Kita tak guna kalender Islam, kita guna kalender Masihi, kita guna kalender Nasrani. Inilah suatu nasib ala kita, umat Islam pada zaman ini. Kalender Islam ni bukan saja-saja dibutuhkan. Kalaulah mengikut kalender Masih itu boleh ataupun tak kisah, nescaya kalender Islam ni tak perlu. Tetapi kalender Islam ni diwujudkan. Tahukah kita sejarah kalender Islam ni macam mana? Kita tahu sejarah kalender kita. Kalau kalender Masihi, permulaan tahun Masihi dikira pada kelahiran Nabi Isa AS. Tetapi kalender Islam ni bila tahun pertama dikira? Soalan yang sepatutnya diketahui oleh semua kalangan umat Islam. Jadi kalau disebut sebagai tahun Masihi ataupun disebut dalam bahasa Arab miladi, miladi ini tahun kelahiran siapa? Nabi Isa Al-Masih. Tahun Islam tidak disebut sebagai tahun kelahiran, tetapi disebut dengan tahun hijrah. Maka sejarah daripada pembuatan ataupun pembikinan penentuan tahun hijrah ini bermula di zaman Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Zaman Rasulullah SAW tak ada tahun Islam. Yang ada kiraan bulan. Bulan apa yang mereka sekarang? Haram, Safar, Syawal, Maksud sampai lah bulan Zulhijjah yang terakhir. Tapi tahun Islam tak ada. Begitulah juga di zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak ada juga penentuan tahun Islam. Untuk satu Muharram tahu apa tak? Tak sebut. Kemudian ketika zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka sudah berlakulah perluasan wilayah-wilayah yang dijajah ditakluk oleh Islam, perintah oleh Islam, dan bermulalah suatu urusan antarabangsa, disebut sebagai perhubungan antarabangsa. Waktu itu dah ada penulisan surat rasmi antara negara-negara ini, Gabung dengan negara Islam, Parsi dengan negara Islam, dan negara-negara yang lain dengan negara Islam. Lain-lain negara dia ada tahu dia berada masih hidup, tapi Islam satu tak ada. Maka Sayyidina Umar mengumpulkan sahabat-sahabat untuk menentukan kiraan tahun Islam ni nak kira bila. Bila kita ni dah berapa tahun Islam, maka bila dihimpunkan ada pandangan yang menyatakan bahawa kita ikut macam orang Nasrani lah, ikut tahun kelahiran Nabi. Jadi tahun kelahiran Nabi Muhammad kita kira tahun Islam.
Pandangan ini dibantah oleh majoriti sahabat. Dengan hujah bahawa waktu kalau kira kelahiran Nabi, masa itu Islam belum ada. Rasulullah hanya dilantik sebagai Nabi dan Rasul pada umur 40 tahun. Jadi timbullah cadangan kedua untuk dikira tahun Islam pada tahun perutusan Rasulullah diutus sebagai Nabi. Maka dibantah juga oleh sebahagian sahabat dengan menyatakan bahawa kalau kira waktu tahun pertama Islam itu pada tahun pelantikan Nabi sebagai Nabi, sebagai Rasul, maka zaman itu zaman permulaan Islam yang Islam dalam keadaan lemah, mustadafin. Maka tak ada sebab. Lalu dicadangkan pandangan kedua, supaya dikira tahun pertama Islam pada tahun hijrahnya baginda Rasulullah daripada Mekah ke Madinah. Maka pandangan kedua ini disokong oleh semua sahabat-sahabat. Kerana waktu hijrah itulah permulaan kekuatan Islam. Islam sudah mula ada kerajaan selepas hijrah. Sebab itulah kalender Islam disebut sebagai hijrah, kalender hijrah. Sebab tahun pertama Islam dikira sebagai tahun hijrah. Bermakna kiraan kita hari ini 1444, bermakna telah 1444 tahun hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke bumi Madinah. Itu sejarah. Kalaulah pandangan pertama tadi disetujui, maka hari ini kita tak sebut dah sebagai tahun hijrah, tahun hijri. Kalender kita bukan nama kalender hijrah kan. Kita akan nama kalender milad ataupun kalender kelahiran Rasulullah. Dan bilangan tahun pun dah ubah, bukan 1444 lagi. 1497. Sebab Rasulullah berhijrah ke Madinah ketika Rasulullah berumur 53 tahun. Maknanya kurang 53 tahun. Tambah lagi 53 tahun, bermakna kalender kita akan disebut sebagai kalender miladi dan tahunnya ialah 1497. Itu kalau pandangan pertama disetujui. Kalau pandangan kedua disetujui, yakni ketika Rasulullah dilantik sebagai Nabi dan Rasul, yakni ketika Rasulullah berumur 40 tahun, bermakna kurang 13 tahun. 1444 kurang 13 tambah 17 tahun. 17 tahun tambah ketika Rasulullah berhijrah umur 53 tahun, bermakna dia akan jadi hitungan tahun dia 1450. Tapi sahabat itu dan ittifaq bahawa kalender dikira sebagai tahun pertama hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kiraan hari ini adalah tahun 1444. Ingat kita sampaikan kepada keluarga kita, anak-anak kita, sebab kita sebagai Islam seboleh-boleh elakkan daripada tasyabuh, menyerupai amalan, cara hidup, adat yang diamalkan oleh kaum yang lain yang bukan Islam. Maknanya sebab itu saya sebut nasib malam kita. Hari ini kita terpaksa ikut kalender orang lain, bukan kalender Islam. Waktu sekolahnya, waktu pejabatnya, urusan hariannya, pemerintahannya dan sebagainya, semuanya ikut kalender masing. Kenapa jadi begitu? Sebab penjajah telah berjaya untuk melemahkan Islam. Zaman ini sentiasa berubah. Zaman kegemilangan Islam ni, dia ada waktu bangkit, waktu duduk di atas dan waktu duduk di bawah, waktu jatuh.
Ini dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sempat saya katakan. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi bagaimana kita nak kembalikan maruah agama itu dengan tahun itu? Sudah. Kecuali apabila dunia ini ditakluk oleh Islam, itu boleh. Selagi mana khilafah Islam yang diruntuhkan pada tahun 1954. Kerajaan Empire Islam ni, dulu semua negara Islam dibernaung di bawah satu khalifah. Khalifah yang terakhir ialah khilafah Osmaniyah Turki. Lalu dijatuhkan khilafah tersebut oleh anak didik ataupun disebut sebagai boneka Yahudi dan Nasrani, boneka Barat. Ialah siapa dia? Kamal Atatürk. Siapa-siapa yang belajar sejarah, dulu Kamal Atatürk ni apa gelar dia? Berapa pembangunan moden contohnya dulu saya sebab zaman ini. Kamal Atatürk ni dipuja dan dipuji. Sedangkan Kamal Atatürk ni lah penyanggap sok. Dia lah yang bertanggungjawab menjatuhkan yang khilafah Islam Empire Islam tahun 1954. Lepas daripada jatuhnya khilafah Osmaniyah Turki itu, naik Kamal Atatürk, habis dirombak. Antara yang dirombak ialah apa? Azan ditukar ke bahasa Turki. Kemudian dibangkitkan semangat nasionalisme, semangat kebangsaan. Turki untuk Turki, Arab untuk Arab, Afrika untuk Afrika, Eropah untuk Eropah, Asia untuk Asia, Malaysia untuk Malaysia, Indonesia untuk Indonesia. Berjajah telah berjaya melalui boneka di kalangan umat Islam sendiri yang telah diracuni pemikiran mereka, telah berjaya memecahkan umat Islam mengikut border dan semangat nasionalisme kebangsaan. Ini sejarah yang tak boleh ditolak, tak boleh dinafikan. Maka terpecahlah kita sampai sekarang hari ini tak dapat bersatu atas nama umat Islam. Bila orang Hindu datang, Myanmar datang, Rohingya datang, pendatang-pendatang daripada Kamboja dan sebagainya, daripada India, daripada China, walaupun status dia umat Islam, tapi dia dianggap sebagai bangsa asing. Sedangkan dulu status umat Islam ni, pergilah mana-mana negara Islam, dia punya hak sebagai warga negara umat Islam. Tetapi penjajah bila telah berjaya menjatuhkan Empire Islam, dia telah memecahkan umat Islam mengikut border, mengikut sempadan-sempadan, maka dia telah menaikkan semangat nasionalisme. Ini kalau yang kita tahu dan faham. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh kerana kalender Islam ni kalender yang telah dibahas, dibincang oleh sahabat-sahabat, mana benda ni benda yang sunnah. Sunnah ni yang ditulis sebagai sunnah, satu sunnah Nabi SAW, yang kedua sunnah sahabat. Sunnah sahabat ni sunnah yang para ulama jumhur mengatakan bahawa sunnah sahabat adalah dikira sebagai sunnah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab sunnah sahabat diiktiraf oleh baginda Rasulullah SAW. Di antara banyak hadis, antaranya Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Hendaklah kamu ikut sunnah. Apa yang makna sunnah? Cara hidup. Cara hidup. Dan sunnah khulafa' ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang mendapat pimpinan dari Allah. Maka ulama menyatakan bahawa ittifaq ulama khulafa' ar-rasyidin siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini khulafa' ar-rasyidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sebut khulafa' ar-rasyidin siapa, satu dua tiga tak. Rasulullah kata
Khalifah yakni yang akan mengganti aku selepas pada aku wafat. Khalifah maksudnya pengganti yang akan mengganti Rasulullah, memimpin umat Islam atau dengan khalifah. Ar-Rasyidin, Ar-Rasyidin memang kata yang mendapat pimpinan daripada Allah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Empat orang ni ulama kata inilah yang confirm sebab mereka adalah sahabat. Cuma ada pandangan yang lain nyatakan ada 5. Siapa 5 ni? Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz ni dia tak sempat jumpa Nabi. Dia dikira tabi'in. Dia bukan sahabat. Tapi oleh kerana dia seorang khalifah yang adil, khalifah sebelum tu daripada Muawiyah sampai ke zaman itu masa itu ada bunuh orang sebagainya. Ini sejarah panjang. Daripada sejarah sebihan dulu dia belajar sejarah. Sampai pada Umar Abdul Aziz, dia nak buat perubahan kembali kepada cara Nabi SAW, tapi tak sempat. Dia seorang khalifah yang tawadhu. Dia hanya perintah jadi khalifah 2 tahun. Jadi dia tak sempat perubahan. Tapi dia sudah mulakan keazaman dia untuk membuat perubahan dalam pemerintahan. Tidak seperti mana khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi tuan-tuan rahmatullah sekalian, Rasulullah kata, "Janganlah kamu ikut sunnah cara hidup aku dan sunnah khulafaur rasyidin selepas pada aku." Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah kata, "Ashabi kan nujum, in ihtadaitum ihtadaitum." Sahabat-sahabat aku seumpama bintang. Siapa saja yang kamu ikut, maka kamu akan mendapat petunjuk. Ini adalah iktiraf sahabat. Maka oleh kerana itu amalan sahabat yang dilakukan di zaman pemerintahan Khalifah Rasyidin ini kita ikut. Contoh antara yang paling mudah kita faham, salat tarawih. Salat tarawih yang kita buat 20 rakaat, buat pula secara berjemaah. Zaman Nabi dulu salat tarawih tak jemaah. Zaman Nabi dulu buat solat-solat masing-masing. Zaman Sayyidina Abu Bakar perintah pun buat salat tarawih masing-masing. Sama ada nak buat dekat masjid ke, nak buat kat rumah pula. Tapi apabila sampai kepada zaman Khalifah Umar bin Khattab, Sayyidina Umar sebagai pemerintah waktu itu mengarahkan supaya diadakan solat tarawih berjemaah di masjid. Antara faktornya kata ulama ialah kenapa? Kerana yang pertama, masing-masing boleh buat kat masjid baca kuat, maka suara itu dah mengganggu, bising. Maka saya nama memerintahkan supaya gabung jadi satu imam. Kemudian masing-masing dia buat solat tarawih ini bacaan pendek pula. Rasulullah solat tarawih ini baca. Baca sejarah tarawih ya. Kali itu lama Rasulullah buat, Rasulullah tak sebut, Rasulullah tak ajak siapa. Kalau orang kata apabila solat isyak, Rasulullah solat sunat solat. Kemudian solat sunat Nabi ni panjang. Sahabat-sahabat bila tengok Nabi ni solat sunat dia lain macam. Bulan Ramadan panjang solat. Apa Nabi buat? Kemudian banyak rakaat. Habis 2 malam. Habis 2 malam. Jadi sahabat tertanya-tanya apa solat. Hari kedua sahabat-sahabat tunggu, tengok Rasulullah solat tadi. Dan solat sunat yang sama. Kemudian sahabat-sahabatnya sudah berbincang antara besok kita makan-makan, tunggu untuk solat bersama dengan. Kemudian tiba-tiba pada hari ketiga tu, selepas solat isyak, Rasulullah balik. Setelah balik tu sahabat-sahabat ingat dia nak buat air ke, ada hajat ke, dia balik tu sembahyang. Tiba-tiba tak keluar sampai subuh. Sampai pagi. Lepas solat subuh, Rasulullah menghadap sahabat-sahabat Rasulullah. Aku tahu kamu semua menunggu kedatangan aku pada malam itu.
Aku tahu kamu semua tunggu-tunggu datang. Tetapi sengaja aku tidak keluar untuk solat bersama dengan kamu. Kalau Nabi tahu sahabat-sahabat ni dia pantang. Kalau Nabi solat antara dia solat tahajud, sahabat ni suka ikut Nabi sebab Nabi barakah. Lalu Rasulullah kata, sengaja aku tak keluar kerana aku bimbang solat ini akan menjadi wajib. Kata kamu kalau dia sunat tapi aku bimbang dia akan jadi wajib. Kalau aku keluar kamu ikut, dia akan pun jadi wajib. Maka berlalu taklah solat tarawih ini dia amalkan secara persendian. Dia buat. Banyakkan sahabat-sahabat ni dia buatlah sepujuk pun ini. Rasulullah pun dia tak minat kalau orang ikut solat dia, solat sunat. Bukan solat tarawih, solat fardu, solat sunat. Kerana Rasulullah bimbang orang tak larat ikut. Satu. Yang kedua, orang tak larat istiqamah, berterusan untuk beramal dengan solat seperti mana ni. Rasulullah ni solat sunat dia panjang, khususnya solat tahajud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu suatu hari dia cerita, aku mendatangi Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Kemudian melihat Rasulullah SAW sedang solat tahajud. Rasulullah solat tahajud ini dia baca Al-Quran jahar. Jadi Ibnu Mas'ud pun ikut Nabi. Ibnu Mas'ud mengatakan bahawa ketika aku mendatangi solat bersama dengan Nabi, Rasulullah SAW sedang membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah berapa juzuk? 2 juzuk. Aku berkira-kira setelah Rasulullah selesai membaca surah Al-Baqarah, Rasulullah akan rukuk. Tiba-tiba Rasulullah menyambung surah Al-Imran. 2 juzuk lebih dah. Satu rakaat ni 2 juzuk lebih satu rakaat. Ingatkan nak rukuk, sambung lagi surah Al-Imran. Rasulullah tahu Ibnu Mas'ud sedang ikut dia. Ini sifat solat tahajud. Kemudian Rasulullah rukuk, dan rukuknya sama seperti mana panjangnya bumi dibuang. Sujud dia sama seperti rukuknya, panjang juga. Jadi Ibnu Mas'ud ni dia rasa tak tahan. Bukan cara-cara nak buat ibadat. Jadi panjang. Siapa pernah baca 1 juzuk sekali? 1 juzuk sekali duduk. Kita mengat diri 1 juzuk sekali. Kalau yang pernah buat, paling melaju. Orang boleh habis dengan 1 juzuk sekali baca setengah jam. Itu paling laju. Kalau nak laju lagi memang pengarang jadi tadi dia. Setengah jam. Kalau surah Baqarah 2 juzuk suku, tuan-tuan boleh bayang 1 jam dah confirm. Ini sambung surah Al-Imran. Mana orang gigit itu. Imam baca surah tarawih berat. Dapat rakaat dia hilang. Apa baik. Kemudian Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, panjangnya solat yang Nabi tak ajar, Nabi tak suruh. Yang doktor Nabi juga itu pengalaman sahabat. Dalam satu riwayat lain kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ni dia ada satu tikar pula, yang apabila Rasulullah bangun untuk bersolat di waktu malam, Rasulullah akan tutup tempat ibadat itu dengan tikar. Kalau surah sini ujung-ujung surah itu solat surah. Sebab dia tahu orang yang ikut dia. Sebab orang nak ambil keberkatan bersama dengan Nabi Muhammad. Lalu kata Aisyah, ramai orang mengikutnya. Dah tutup tu, orang ikut lagi. Dalam masjid. Itu dalam bab tirai. Mana tirai ni, kalau
kalau ikut hukum jemaah makmum dengan imam, dia kena ada berhubung, karena dia tak boleh terpisah. Kalau tertutup, dia tak boleh. Kecuali dalam masjid. Kalau tirai itu dalam masjid, walaupun tutup rapat, dia dikira berjemaah, sebab dia masih dalam satu tempat. Jadi sahabat ni bila tengok dengar suara Rasulullah sedang baca Quran dalam solat, maka ramai yang ikut. Kemudian ketika waktu siang, kata Aisyah, Rasulullah membentang ketika tersebut. Rasulullah kata, ya ma'syaran nas, wahai sekalian manusia, malu bima tutiqun, beramallah kamu mengikut kemampuan masing-masing. Inna Allah la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sehingga kamu sendiri yang merasa bosan. Allah ni suka ya. Kalau kamu lama dengan dia, lagi dia suka. Allah tak pernah bosan. Sampai kamu sendiri yang merasa bosan untuk bertemu dengan Allah, malas atau berletih dengan Allah, masa tua. Oh, kamu tak dapat bertemu dengan Allah. Solatlah. Lalu kata Rasulullah SAW, ahabul a'mal ila Allah adwamuha wa inqal. Sebaik-baik amalan yang Allah cintai ialah amalan yang berterusan sekalipun sedikit. Tak apalah, buat masing-masing, ikut kemampuan masing-masing. Kalau masing-masing mampu buat solat 2 rakaat saja 10 minit, buat. Kalau ikut Nabi memang 2 jam. Nabi tak nak orang ikut dia satu malam, lepas tu cuti sebulan. Tak agak nak ikut Nabi. Lepas tu Nabi besar amal masing-masing. Wa anna ala Muhammad idza amalu amalan adamu. Dan keluarga Muhammad bila mana buat satu-satu amalan kata Nabi, adamu akan berterusan. Mana solat tahajud aku seolah-olah Nabi Sallallahu gambarkan. Solat tahajud aku yang berjam ni, satu rakaat 1 jam lebih. Ini solat yang berterusan. Tiap-tiap malam buat macam ni. Suatu ada riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah, tumit kaki Nabi dibuka. Buka sebab apa tuan? Sebab lama duduk. Kita ni lama duduk diri tapi nyawi. Nawi. Diri yang teguh. Pernah tak kita berdiri lama untuk solat? 1 jam 1 rakaat. 1 jam kita boleh dapat 10 rakaat. Solat tarawih 20 rakaat 1 jam. Dan sebab itulah Sayyidina Umar dia tahu bahawa orang awam ni yang biasa-biasa ni buat solat tarawih ni ringkas. Rasulullah solat tarawih banyak. Sebab tu dia tak nak orang ikut dia takut jadi wajib berusaha. Bisa umat. Kata rahmat Allah Subhanahu wa taala, itulah makna berusaha. Ini saya nak beri gambaran bahawa sunnah sahabat yang diiktiraf oleh Nabi SAW juga merupakan sunnah yang diiktiraf dalam Islam. Yang menyamai. Kalau kita orang bahas buat solat tarawih, kapan ke rukuk yang apa? Kapan ke rukuk? 20. Ulama kata 20 yang apa? Padahal Nabi buat 8 je. Nabi tak pernah buat 20. Habis kenapa afdal? Sahabat lebih afdal daripada Nabi. Kan? Satu soalan. Nak ikut sunnah Nabi ke sunnah sahabat yang paling afdal? Kalau ikut logiknya paling afdal ikut sunnah Nabi lah, kan? Ikut sunnah sahabat. Tapi ulama kata afdalnya ikut sunnah sahabat. Dalam buat solat tarawih ni buat 20 lebih afdal. Sebab apa? Sebab 20 rakaat kita barulah hampir menyamai, belum menyamai, hampir menyamai amalan tarawih Nabi SAW. Dalam pada itu pun kita dah shortcut lagi. Ada imam yang baca apa? Yang baca cari content nama itu. Tak payah laju sikit. Setengah jam habis dah. Tak lepas 1 jam 20 rakaat sekali tengok witir 23. Jadi nak ceritanya bahawasanya sunnah yang takwim hijrah yang kita
yang kita sambut pada hari ini merupakan sunnah sahabat yang apabila kita ikut sunnah, bila satu kita ikut sunnah, maka sudah confirm satu yang pertama akan beroleh pahala. Apa dah? Confirm. Sebab ini sunnah sahabat. Yang ikut, yang Nabi suruh ikut sunnah sahabat, maka dalam pahala. Yang kedua, berkah. Barakah. Itu berkat. Bila kita melakukan suatu amalan berdasarkan kepada sunnah syariat Nabi SAW, di sana Allah akan beri barakah. Allah akan turun rahmat. Kalau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Kalau Allah penduduk sesebuah negeri itu beriman dan bertakwa, nescaya akan kami bukakan keberkatan daripada langit dan bumi. Bila kita ikut sunnah Nabi, sunnah sahabat, sudah tentulah maknanya itu tanda orang yang bertakwa. Dia suka ikut sunnah Nabi, sunnah sahabat. Bila mana kita merayakan ataupun meraihkan dalam kehidupan kita mengikut tahun Hijri, maka sudah tentu kita akan diberi keberkatan Allah SWT. Itu mesti yakin. Tapi kalau ikut kalender miladi, itu beza. Macam azan sama lah. Tadi terawih, azan pun sama. Azan tu ada sahabat yang cadang ketuk loceng macam gereja. So tak nak siapa tu maknanya menyerupai kaum lain. Ada yang cadangkan as-salat. Akhirnya datanglah satu mimpi yang Allah bagi ilham kepada Sayyidina Umar dan seorang sahabat lagi. Saya ingat sahabat-sahabat semua itu. Lafaz yang sama yang kita azan sampai hari ini. Maka diceritakan kepada Nabi, Nabi kata itu adalah petunjuk Allah Ta'ala. Maka Rasulullah panggil Bilal untuk mengazankan dan sampai menjadi syariat semua. Cuba azan. Cari macam mana nak bagi orang solat pun Rasulullah tak nak ikut kaum lain. Betul lagi. Rasulullah dalam satu masa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar ni dia banyak hubungan dengan wahyu Allah Ta'ala. Banyak pandangan-pandangan Sayyidina Umar yang Allah Ta'ala muafiq maknanya setuju. Dan Allah Ta'ala turunkan wahyu berdasarkan kepada pandangan Sayyidina Umar. Ada banyak. Kalau kita baca tafsir Quran, kita bertemu dengan mereka. Jadi satu masa Sayyidina Umar dia kata, ya Rasulullah, aku mendengar cerita-cerita daripada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang diceritakan dalam kitab-kitab mereka, kitab Taurat dan Injil. Dan aku merasakan bahawa cerita-cerita tersebut ada manfaat untuk kita. Apa kata cadangan aku supaya cerita-cerita mereka dibawa dalam pengisian ilmu itu? Itu cadangan saya. Lalu berubah ilmu ke saya Rasulullah. Berubah itu Rasulullah kata, wahai Umar, kana Musa wa Isa hayyan tattaba'u. Kalau Musa dan Isa itu hidup pada hari ini, nescaya dia akan mengikut aku menjadi umat aku. Yang kamu nak bangga sangat dengan cerita-cerita yang disebut dalam kitab Musa dan Isa, apa? Musa dan Isa pun kalau hidup zaman aku ni, kata Nabi, dia akan jadi umat aku, dia akan jadi pengikut. Maknanya syariat Islam ni syariat yang lebih baik, lebih sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan nak menghina Nabi Musa, bukan nak menghina Nabi Isa, bukan nak menghina syariat Allah Ta'ala, tidak. Maknanya Allah yang mensyariatkan Islam melalui baginda Rasulullah SAW ini sebagai penyempurna kepada syariat-syariat yang lain, syariat sebelum Nabi itu. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, Masali wa masalul anbiya min qabli. Perumpamaan aku dengan perumpamaan para nabi yang datang sebelum daripada aku. Seumpama satu bangunan yang cantik lalu dikelilingi oleh orang ramai melihat kecantikan bangunan tersebut. Kecuali ada satu batu yang runtuh yang tak diletak, mencacatkan pemandangan bangunan tersebut. Disebut dalam hadis. Dan satu batu yang tertinggal tu, itulah aku, kata.
komplit dah semua. Cuma ada tinggal satu batu je tak pasang. Itulah aku batunya. Mana kalau letak batu tu memang cantik, confirm, sempurna. Tapi kan dia maka syariat yang dibawa oleh nabi-nabi yang terdahulu tidak sempurna kecuali dengan syariat yang ini disebut dengan sebab tu kita kena bangga dengan syariat kita, dengan sunnah Nabi dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Maka berusaha kita untuk nak menghargai akan takut kita. Pernah sahabat susun, saya mama susun tiba-tiba sampai zaman kita tak perlu. Kita ingat kalender Islam ni bila zaman kita? Ya, waktu perayaan. Satu Muharram tu pun sebab ada orang ingatkan. Kalau orang ingat tak kita tak ingat. Nanti malam ni pun dah lupa Muharram. Ingat bila? Nanti 10 Muharram. Tu pun yang benda. Lepas 10 Muharram confirm lupa. Sebab apa? Tak ada perayaan. Bulan Safar tak ada perayaan. Kan? Lepas tu kan Rabiul Awal pula ingat. Kan? Lepas 10 Muharram tanyalah berapa Muharram lagi. Kalau berapa Januari? Ingat. Lepas tu nanti tanya bulan Safar langsunglah. Bulan Safar tak sampai. Kan? Apa bulan Rabiul Awal? Bulan Rabiul Awal ingat dia bila? 12 Rabiul Awal. Lepas tu bulan Rabiul Akhir ada sambutan. Jamadil Awal ada sambutan. Jamadil Akhir ada sambutan. Bulan Rajab adalah 27 Rajab. Ingat. Lepas tu bulan Syaban, 10 Syaban. Yang paling ingat kita bulan Islam ni apa dia? Ada ni. Ramadan. Sebab tak sabar lagi. Ini dah berpuasa lagi. 10 puasa. Ingat ke? Bulan Ramadan ingat? 10 puasa, 20 puasa, 30 puasa. Ingat. Nanti gaya pun lupa. Gaya terlajak sampai bulan apa? Syawal sampai bulan Zulhijjah. Gaya lagi. Gaya Syawal. Sambutan Syawal. Walaupun dah lepas Syawal. Tapi lupa. Seronok ni pasal. Lepas tu ingat waktu bila Zulhijjah. Gaya. Itulah nasib kita. Sebab itu tidak menjadikan takut hijrah sebagai rutin kehidupan. Jadi macam mana kita nak hargai dengan keadaan menjadi? Dia ada cara. Kaedah Islam mengatakan, kata Rasulullah, "Wa ma amartukum fa'tu bihi mastata'tum. Fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku perintahkan kepada kamu, maka hendaklah kamu mengamalkannya mengikut kemampuan kamu. Seboleh-boleh. Daripada hadis Nabi ini, ulama kata meletakkan kaedah usul, kaedah fiqh. Katakan apa? Ma la yudraku kullu, la yutraku jullu. Apa yang tak dapat dibuat semua, jangan ditinggal semua. Mana buat yang termampu. Okey. Jadi oleh kerana kita dah tak boleh nak ubah dah rutin jadual kita harian. Kita sekolah pun susah. Tuan-tuan, saya mula sekolah. Bila kita buat cuti ikut takvim hijrah, dia tak matching dengan mak bapak yang cuti. Mak bapak cuti, dia punya kerja dia cuti ikut takvim Mesihi. Kita ikut takvim hijrah. Jadi mak bapak cuti panjang, kita tak cuti. Jadi bertepung. Jadi mak bapak kata payah kan. Jadi kita terpaksa aku. Kita bila cuti hari Sabtu Ahad dulu, Johor ni cuti Sabtu Ahad. Jadi kita mula bertahan cuti tetap Jumaat Sabtu. Jumaat Sabtu jadi ambil anak-anak hari Khamis sebab cuti Jumaat Sabtu. Mak bapak pilih nak datang ambil anak kat sekolah payah. Jadi komplain minta apa? Minta supaya buat cuti
juga saya rasa 2 tahun. Negeri Johor buat cuti satu Ahad, kita cuti Jumaat Sabtu 2 tahun, macam-macam komplain, akhirnya kita terpaksa aku untuk buat cuti satu Ahad. Kemudian Alhamdulillah kerajaan Johor dengan arahan Sultan tukar cuti Jumaat Sabtu berbulan. Alhamdulillah. Hari ini pula ada sebulan hari kena sikap tadi. Risau dengan dia. Tapi Alhamdulillah netizen maknanya rakyat itu majoriti umat Islam bantah. Kalau tukar juga dia tolak. Untuk besar dia kita berani. Nak berbagi kan. Kita sebagai umat Islam saya sensitivity. Hari ni mana ni? Maknanya perintah daripada arahan daripada Sultan Brunei supaya tukar. Kalau nak tukar juga sebenarnya kan toke-toke Cina orang businessman. Ini satu benda yang tak sepatutnya berlaku. Kita doakan mudah-mudahan cuti ini kekal. Masa itu sampai ke Indonesia. Saya ingat bila tukar bagi dulu tukar cuti satu Ahad tu, macam-macam orang buat demonstrasi, orang buat bantahan atau memorandum. Masa tu tak layan, terus je buat tak faham dia keadaan. Tapi Alhamdulillah bila Sultan yang baru dia arahkan supaya tukar, terus jalan tukar baru. Dia tak nolak dengan perkataan umat ni tidak boleh. Baik. Dengan kaedah apa yang tak dapat dibuat semua jangan ditinggal semua, maka apa yang boleh dibuat? Kita tak boleh nak ubah rutin hidup seharian kita, jadual harian kita. Susah. Atau pejabatnya, waktu sekolahnya sebagainya. Tapi apa yang kita boleh buat? Yang pertama, tuan-tuan, kiralah umur kita berdasarkan tahun kita. Tahun Masihi dengan tahun Hijrah, berapa beza? Pagi dan setahun. Bulan Masihi 1 bulan 30 atau 31. Bulan Islam 29 atau 30. Bermakna sekurang-kurang tolaklah dengan ada bulan yang 28 bulan Februari 28 hari. Bulan Julai dengan bulan Ogos gitu, satu hari. Kita letaklah 5 hari setahun. Setahun beza bulan Islam dengan bulan Masih setahun 5 hari. 5 hari lebih bulan Islam. Bulan Islam dihabis dulu sebelum bulan Masih, tahun Masih. So bulan Islam dia pendek-pendeknya, dia habis dulu. Setahun 5 hari bulan Islam barulah cukup setahun bulan Masih. Okey. Kita buat kira-kira setahun 5 hari. Kalau 10 tahun bermakna sudah 50 hari. 50 hari berapa bulan? Sebulan lebih. Mana apabila umur kita masih 10 tahun, bermakna umur Islam kita 10 tahun 1 bulan setengah. Ya, begitu. Kalau umur kita 20 tahun, bermakna dah 1 tahun. 10 tahun 20 tahun. 20 tahun 1 tahun. 1 hari berapa bulan? 2 bulan 60 hari. 4 bulan 3 bulan lebih. Bermakna kalau 20 tahun bulan masih umur kita, umur hijri kita 20 tahun 3 bulan lebih. Okey. Kata ulama fiqh, untuk mengira umur balik seseorang Islam hendaklah dikira umur hijri, bukan umur masih. Mana yang umur 15 tahun tu bukan kira umur kita lahir dalam bulan Hijrah, dalam bulan Masih. Umur kita nak kira balik, kita mesti kira dalam umur Hijri. Tuan-tuan masih ni tahu tak? Saya dilahirkan tahun dulu bulan Hijrah. Tak tahu kan? Saya senang kan? Alhamdulillah. Saya lahir bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan tu pasti saya. Jadi
Cuba bila convert ikut sistem yang ada pun. Sekarang ni aplikasi handphone Google pun dah boleh. Kita nak cari tahun ni lahir kita dalam bulan Hijrah, tahun bila kita boleh klik je kat handphone. Senang. Dan ada sistem dia, ada program dia. Senang. Jadi mak saya daripada dulu dia kata saya ni lahir 5 Ramadan. Sebab dia yang lahirkan dan dia tahulah bila saya convert ikut tarikh lahir saya dalam Syawal, bila saya convert ke aplikasi atau sistem ni, dia keluar 7 Ramadan. Saya cakap mak saya, mak ni kalau ikut program ni dia 7 Ramadan. Mak kata saya lahir 5 Ramadan. Dia kata kalau 5 Ramadan dia berpuasa mengakhirkan waktu. Dah bergaduh dengan mak. Sebab saya mati-mati kata 5 Ramadan saya lahir. Tengok dalam sistem 7 Ramadan. Jadi saya guna pakai mana kan? Saya guna pakai mak saya sebab dia lahir kan. Dan dia memang kompon dia kata puasa kelima kali lagi. Jadi walaupun sistem ni dia rawat kan. Dia boleh silap dan sebagainya. Yang manusia ni lagi di bulan dalam 4 kelahiran. Memang dia ingat betul lah. Jadi kan kiraan umur kita mengikut kita. Kalau tak tahu, Google. Sekurang-kurangnya kalau tak betul-betul tepat pun selisih 1 ataupun 2 hari. Masing-masing ni dah lebih tua. Kalau 50 tahun lagi, sebenarnya kita dah 50 tahun lebih. Mungkin hampir 51 tahun bulan tahun Hijrah. Ini lebih biasa. Ia melibatkan apa? Soal hukum. Soal hukum. Bila kata lebih dulu balik, tiba-tiba kita ingat kita balik ikut kiraan Masih. Sedangkan mengikut kiraan Hijri kita dah balik lebih berbulan-bulan dah. 2 bulan lebih kita dah balik. Tapi kita kira umur kita balik, kita tak puasa. Contoh orang nak qada puasa kan, ataupun nak bayar fidyah puasa. Sejak daripada balik aku tak puasa. Mula aku puasa ni aku taubat umur 25 tahun. Contoh kalau orang yang dia dulu dia tak puasa sama muda-muda ruha kan, dia tak kira balik apa semua, tiba-tiba dah tua dia baru ingat aku dulu puasa ni betul-betul puasa apa ni 25 tahun atau 30 tahun baru aku puasa. Maknanya dia hutang puasa tu daripada umur 15 tahun. Dia nak kena kira bayar fidyah sebab masa itu dah dikira balik. Walaupun dia masa itu tak keluar mani lagi, tak bermimpi lagi. Ini melibatkan soal hukum. Berapa banyak dia nak bayar fidyah? Sebab Allah puasa lagi yang masa ni itu belum kira kalau solat lagi. Semua bukan pakai atas semua. Sebab masa itu kita sudah dikira sebagai apa? Mukallaf. Orang yang telah diwajibkan, dipertanggungjawabkan untuk menanggung hukum. Halal haram dosa pahala kita kena tanggung masa tu selepas umur 15 tahun. Sebelum daripada umur 15 tahun mak bapak kena pastikan anak solat, puasa dan sebagainya sebelum 15 tahun. Lepas 15 tahun individu itu sendiri akan menanggung dosa dia. Menanggung dosa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka oleh kerana itu kiralah umur kita satu. Kira berdasarkan satu bulan. Usaha macam mana? Google. Dalam aplikasi pun ada Android. Guna iPhone dan sebagainya itu kaedah lain lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita buat kiraan tarikh apa? Tarikh perkahwinan, anniversary. Cari sambut tahun anniversary ni, jangan sambut tahun Masih, sambut tahun Islam. Dah cari dah, aku kahwin berapa bulan, tahun berapa, tengok bulan Islam, sambut. Itu maknanya kita ada roh, semangat kita nak mengikut sunnah. Tak apa. Yang pertama berkat rahmat Allah. Ini semua benda yang orang lain tak ada dalam agama lain. Konsep berkat rahmat ni dalam agama lain. Dalam
dalam agama Islam dia ada konsep. Baik. Yang kedua. Yang ketiga, jadikan sambutan birthday. Sambutan birthday kita, pasangan kita, anak-anak kita, sambut birthday ikut tahun hijrah. Ini saya kira kita nak buat ubah rutin kehidupan kita dah soalan ayah. Maka kita buat dengan kemampuan kita. Apa dia? Keluarga kita dan keluarga kita sambut birthday mengikut hijrah. Saya nak memasukkan anak saya 20 orang. Belum 20 orang. 1 bulan je dalam setahun tu tak ada birthday. Mana kalau ikut sambut birthday, tiap-tiap bulan saya kena sambut birthday. Ikut takbir hijrah. Bulan Ramadan ada, Zulhijjah ada. Jadi oleh kerana ramai sangat nak buat setiap bulan susah. Jadi saya buat kumpul hujung tahun bulan Zulhijjah buat birthday. Sekali lagi, mana kalau boleh, yang birthday yang dah luput tu, yang dah awal tu kita buat sambutan bulan Zulhijjah. Ini usaha kita. Sebab kita mengharapkan berkat dan rahmat kepada Allah SWT. Boleh buat, tak boleh. Itu sebagai usaha bagi. Jadi bukan itu tentang sedia. Pertama kali saya sentuh tentang sejarah hijrah. Yang kedua tentang keutamaan takut hijrah dalam kehidupan. Umur kita, sambutan muslim kita, anniversary kita, dan apa-apa sahaja sambutan dalam tahun dalam hidup kita, sambutan yang menjadi momen memori kita untuk kita sambut keluarga kita atau keluarga kita, jadikan dia sebagai takbir kita. Dan yang terakhir, apa yang perlu kita buat dalam dia sebut hijrah masa perpindahan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW kata, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara nafsahu mimma nahallahu anhu. Aku mengatakan Nabi SAW. Rasulullah sebut orang muslim ialah orang yang tidak mengganggu orang lain pada lidahnya dan tangannya. Itulah muslim yang sebenar. Muslim yang sebenar ialah orang lain tidak diganggu oleh lidah dan tangan dia. Wal muhajiru, dan orang yang berhijrah itu kata Nabi ialah man hajara nafsahu, sesiapa yang menghijrahkan dirinya mimma nahallahu anhu, daripada apa yang ditegak oleh Allah. Itulah konsep hijrah. Dia apa? Merubah diri, meninggalkan dosa. Kalau dulu ada benda-benda yang kita solat melalai, solat mengqadha, ini hijrah. Dulu tak tutup aurat, hijrah. Dulu kita dalam keadaan suka berhibur begitu, sehingga terlupakan tanggungjawab kita, hijrahkan diri kita, tinggalkan benda yang haram. Dan surah Al-Mu'minun, sifat orang beriman itu, dia menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang melalai. Apa perkara yang melalai kata ulama? Yang antaranya ialah hiburan. Hiburan ni bukan tak boleh. Ada satu lagu Raihan, Nasir Raihan. Berhibur tiada salahnya, kerana hiburan itu indah. Tapi apabila salah menggunanya, menjadikan kita jadi bersalah. Ada nasib Raihan. Berhibur tak salah, sebab itu sebagai satu apa? Suatu keperluan dalam kehidupan. Kita tak boleh straight je. Tak boleh orang kata apa? Orang kata ruh bendul. Ya. Jiwa kita ni ada perlukan orang kata kegembiraan, sedikit hiburan. Maka tak salah. Tapi bila salah menggunakan hiburan itu dijadikan satu salah. Salah guna hiburan, satu hiburan yang melalaikan. Cerita tentang perempuan, cerita tentang cinta tentang
apa pula yang menaikkan syahwat itu lalai. Kemudian hiburan apa yang melalaikan? Apabila melampau batas dalam hiburan, dengan tarian yang campuran lelaki dan perempuan dan sebagainya, itu jadi haram, jadi lalai. Yang ketiga apa? Waktu sampai lalai tak ingat solat ataupun lambat solat, meninggalkan kewajiban, maka hiburan itu jadi salah. Hiburan itu tak salah, tapi bila salah menggunakan, jadilah hiburan itu salah. Sudah. Jadi oleh kerana itu perubahan dan kehidupan maka untuk menjadi perubahan di kita ini, kita bertemu dengan zaman fitnah. Ini yang saya kata yang hadis tentang zaman keadaan zaman itu, ini yang akhir untuk saya sentuh, yaitu dalam satu hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, orang lain bertanya kepada kamu tentang kebaikan. Adapun aku nak tanya kepada kamu tentang keburukan. Lalu kata Hudzaifah ni sahabat. Kata Hudzaifah, kunna fil jahiliyah. Kami dahulunya berada dalam keadaan jahiliyah. Faja'ana Islam, lalu datang kepada kami Islam. Kamu bawa ya Rasulullah, maka kamu pun jadi Islam. Apa ba'da hadzal khair syarr? Adakah setelah Islamnya kami ini akan datang zaman keburukan? Yang jahiliyah akan datang balik dari hidup kami ya Rasulullah. Nabi kata na'am, jahiliyah akan bangkit semula. Mana Islam duduk ke bawah, jahiliyah akan duduk ke atas. Lalu Hudzaifah tanya lagi, apa ba'da dzalika khairun syarrun khair? Adakah setelah kejahatan itu yang jahiliyah yang bangkit kali kedua akan bangkit semula Islam untuk kali kedua? Islam pula ke atas. Nabi kata na'am, ya Islam akan bangkit semula mengalahkan jahiliyah. Walakinna fihi dahan, akan tetapi kata Nabi kepada Hudzaifah, kebangkitan Islam kali kedua itu dicemari dengan dahan. Dahan yang dalam dahan asap. Dalam Quran ada surah, namanya surah Ad-Dukhan. Surah Dukhan ni surah asap. Asap ni maksudnya apa dalam Dukhan tu? Iaitu hari kiamat. Sebelum hari kiamat. Gambaran suasana kiamat, bila berlaku kiamat, gunung, bukit bukau, gunung ganang akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Langit akan digulung dalam ayat Quran. Maka dunia menjadi gelap gelitu, berjerubu dengan sebuah gunung hancur. Itu gambaran kiamat yang maha dahsyat. Maka kata Nabi, kebangkitan zaman Islam kali kedua itu akan dicemari dengan dahan. Lalu Hudzaifah tak faham apakah yang dimaksudkan dengan dahan ini. Lalu Hudzaifah tanya, "Wa dahan ya Rasulullah?" Apakah asap yang kamu maksudkan itu ya Rasulullah? Islam berasap. Dalam istilah kontemporari hari ini, Islam berjerubu. Islam samar-samar. Lalu kata Nabi, yang aku maksudkan dengan dahan itu alladzina yahtaduna bighairi hadiyi wa yastannuna bighairi sunnati. Yaitu pada zaman itu orang-orang Islam sudah tidak mengikut hidayah yang aku bawa. Yang apa? Al-Quran. Al-Quran sudah mula ditinggalkan, pelaksanaannya, amalannya. Wa yastannuna bighairi sunnati, dan cara hidup umat Islam pada zaman itu sudah tidak mengikut cara hidup tersebut. Ini memang Islam masa itu kuat, tetapi Islam kuat itu sudah melencong daripada Quran. Cara hidup pun dah tak ikut cara hidup aku. Maka kalau kita baca sejarah Islam, selepas daripada 4 khalifah, ni semua mati kena bunuh. Sayyidina Abu Bakar kena racun, Sayyidina Umar kena tikam waktu solat, Sayyidina Osman kena tikam sedang mengaji Al-Quran, Sayyidina Ali ditikam setelah keluar daripada masjid solat. 4 sahabat ni jadi khalifah, semua kena bunuh. Dia kena fitnah. Ini dalam sejarah. Selepas daripada itu diganti oleh anak Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan menjadi khalifah 6 bulan sebab dia tengok perpecahan umat Islam tu bergaduh. Jadi Sayyidina Hasan ni orang lembut hati. Jadi dia kata nak selesai masalah tak pula. Aku serahkan kepada orang yang dipercayai untuk mengambil jabatan pengurus. Siapa dia? Muawiyah. Muawiyah ni masa tu dia menjadi gubernur di bumi di
Syam. Syam tu jadi bumi Syria hari ini. Dia jadi gubernur masa itu. Dan pemerintahan dia antara pemerintahan gubernur yang terbaik lah dalam kerajaan Islam pada waktu itu. Tapi bila dapat dengan dia, waktu dia buat perjanjian dengan Sayyidina Hasan tu, Sayyidina Hasan kata, aku serah kepada engkau khalifah, tapi dengan syarat, selepas daripada engkau meletakkan jawatan ataupun engkau mati, hendaklah urusan pelantikan khalifah diserahkan kepada bangsa. Jangan nanti pandai-pandai sendiri. Dia setuju sebelum dapat kuasa. Tetapi apabila Muawiyah hampir wafat, dia mewasiatkan supaya anak dia Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Dia lantik keturunan. Kemudian dari sinilah berlakunya pertembungan, perpecahan, perbalahan di kalangan Islam. Kalau kita ingat selepas daripada Muawiyah mati, berlakulah pengisytiharan menjadi khalifah di Mekah. Di Mekah anak saudara kepada Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ni anak kepada Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni adik kepada Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah tu isteri Nabi. Adik dia Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni kahwin, maka kahwin dengan Zubair bin Awwam. Dia dapat anak nama dia Abdullah. Abdullah bin Zubair anak saudara kepada Aisyah, bermakna anak saudara kepada Nabi SAW itu. Dia ni saudara dengan Muawiyah. Kemudian ketika Muawiyah lantik anak dia Yazid menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair ni bantah. Penduduk Madinah dengan Mekah bangkit untuk melawan khalifah yang baru, ini melawan Yazid. Tak setuju sebab Muawiyah telah melanggar perjanjian. Sepatutnya urusan pelantikan khalifah diserahkan oleh umat Islam, tapi dia tak dilantik anak dia tu. Atau berlakulah pemberontakan. Berlaku. Pada waktu itulah pertama kali dalam sejarah Islam umat Islam menyerang umat Islam. Pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah ini menyerang, menghantar bala tentera menyerang kota Madinah dan kota Mekah. Dua bala tentera dihantar untuk nak menundukkan pemberontakan atau rakyat yang memberontak melantikkan Yazid bin Muawiyah. Berlaku akhirnya di bumi Madinah, penduduk Madinah surrender. Dia tak nak tumpah darah. Tak apalah, okeylah kami ikut, kami tarik balik. Tetapi di bumi Mekah, Abdullah bin Zubair dia lawan habis-habisan. Sehingga disebut sejarahnya kota Mekah, kota Mekah, terutama khususnya Masjidil Haram itu dikepung selama beberapa bulan. Akhirnya kalah, berontak kalah dengan satu kerajaan Yazid itu, dan kepalanya dipenggal. Kepala Yazid ni dipenggal. Budak Abdullah bin Zubair dipenggal, lalu digantung di sejarah. Pertumpahan darah, pertempuran di antara orang Islam dengan orang Islam. Ini kenapa? Kalau itu panjang, kenapa Sayyidina Umar dibunuh, kenapa Sayyidina Osman dibunuh? Itu semua ada peranan bangsa Yahudi yang masuk Islam, kemudian dia buat kacau berbeda. Ini sebenarnya. Dan ini berlaku sampai hari ini. Hari ini ada yang sebut sebagai konsep normalisasi dengan Israel. Kita dengar. Beberapa negara Islam sudah mengadakan hubungan dengan Israel. Malaysia masih lagi menganggap Israel itu sebagai apa? Sebagai negara haram Israel. Jadi pasport Malaysia tak boleh masuk Israel. Tak boleh dapat visa. Sebab apa? Sebab Malaysia mengharamkan rakyat dia pergi Israel. Sebab tu bila sukan apa yang buat Malaysia cricket dan sebagainya, ada atlet daripada Israel, rakyat makin bantah. Kalau kita nak pergi Israel, kita istilah sebagai haram, maka kenapa kita boleh benarkan orang Israel datang ke Malaysia? Ini satu persoalan. Sehingga ada yang berjaga sebab bantah, tak boleh berjaga. Jadi sekarang ni, walaupun Malaysia masih tidak beriktiraf Israel, tetapi beberapa negara-negara Arab
telah mengiktiraf sawit, mana sudah mengadakan hubungan antar bangsa. Ini zaman sudah mengakhiri zaman Dajjal, akhir zaman sudah mengakhiri kiamat, sudah ada. Termasuk Saudi yang sudah mengadakan buka pintu lah, buka pintu. Dia kononnya untuk memperkukuhkan ekonomi dan untuk menjamin keamanan dalam dunia. Bangsa Yahudi ini memang kaum yang tak boleh dipercaya, tak boleh. Hari ini dia buat perjanjian perdamaian. Besok dia bunuh orang, dia tembak. Ini bangsa yang tak pernah dengan Allah pun dia langgar janji, maka dah lagi dengan manusia. Dengan Allah pun dia lihat dalam surah Quran banyak janji-janji Yahudi dengan Allah Ta'ala dalam Nabi-Nabi dia dalam. Apatah lagi dengan kita bangsa manusia biasa. Kata baca Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, maka kita kena berubah. Zaman berubah dan apakah perubahan itu? Nabi jawab pada Uzaifah, zaman Islam berkuasa tapi umat dia sudah mula tak ikut Quran, sudah mula tak ikut sunnah dari dulu. Kemudian Uzaifah tanya lagi, apa ba'da dzalika khairun syarrun? Adakah setelah kebaikan zaman Islam itu akan datang keburukan, jahiliyah akan bangkit semula buat kali ketiga, Islam duduk ke bawah? Maka Nabi kata na'am, ya, jahiliyah akan bangkit semula, zaman akan berputar, jahiliyah berkuasa, Islam duduk ke bawah. Hari ni antara ni gambaran ni. Sebab hari ni apa? Yang menguasai PBB siapa tu? 5 kuasa veto PBB. Semua negara kafir. Amerika, Britain, Rusia, China, Perancis. 5 negara ni semua kafir. Ni kuasa veto. Dia boleh langgar keputusan PBB. Macam mana dia buat keputusan untuk menyerang Afghanistan, macam mana mereka buat keputusan untuk menyerang. Walaupun PBB bantah, Amerika buat dulu ya. Dia tak kisah. Donald Trump bila mengisytiharkan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel, walaupun PBB bantah, Donald Trump tak tarik balik keisytiharan. Dia kata AS, Amerika Syarikat akan memastikan Baitul Maqdis menjadi ibu negara Israel. Langsung. Tapi Donald Trump dah tak jadi presiden. Kata orang John Biden hari ni mula-mula selamat sikit. Tapi kalau ikut John Biden tu super lebih kuat. Dia antara orang yang ada hubungan rapat dengan Zionis. Yahudi ni ada satu lagi bangsa nama dia Zionis. Zionis ni bangsa Yahudi yang ekstrim. Dia ni lah yang buat perancangan menguasai dunia, the New World Order. Kalau kaji isu antarabangsa ni, kita akan tahulah perancangan musuh. Jadi bila zaman Dajjal kan, zaman Dajjal ni kata Rasulullah SAW, kekuatan Dajjal tu sampai orang apa? Takutnya dia sampai dia kata, kalau aku bagi kata hidup, hidup. Kalau aku kata mati, mati. Sehingga kata Nabi, orang-orang yang beriman yang berusaha untuk bertemu dengan Dajjal akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Dia pergi itu dan lawan Dajjal, tapi akhirnya menjadi pengikut Dajjal. Ini kalau kita baca tentang peristiwa Dajjal. Baik. Jadi tuan-tuan sekalian, bila Uzaifah tanya adakah jahiliyah akan duduk atas Islam akan berpeluang ketika dia zaman itu akan berlaku. Kemudian Uzaifah tanya lagi, apa ba'da dzalika syarrun khair? Adakah setelah jahiliyah yang bangkit kali ketiga itu Islam akan bangkit semula untuk kali ketiga? Nabi kata na'am. Na'am ini ada zaman yang last. Kalau sebelum kiamat tu, kalau kita lihat tanda-tanda kiamat, sebelum kiamat dunia akan menjadi aman sebab turunnya Nabi Isa dan bangkitnya Imam Mahdi. Itulah. Ya, Islam akan bangkit kita Nabi. Islam akan duduk di atas, Islam makin kuat. Orang semakin nak pilih Islam untuk kembali. Tetapi kata Nabi, awas. Pada zaman itu du'atun ala abwabi jahannam. Ada pendakwah-pendakwah di pintu neraka.
Islam duduk ke atas, tapi ada pendakwah yang duduk di pintu neraka. Dia bawa Islam yang apa? Sesat. Cari ni kan, Islam liberal, Islam plural. Ada Islam liberal, campur aduk. Di Jerman telah ada satu masjid, nama dia Masjid Liberal. Siapa-siapa yang nak masuk ke masjid itu, wanita-wanita mestilah tidak berhijab. Solat berjamaah, imam perempuan, lelaki perempuan campur satu sama. Di Jerman sekarang. Nama dia Masjid Islam Liberal. Yang gay, yang apa? Kalau perempuan lesbian, yang gay lesbian ni grup-grup ni. Kau tahu yang terbaru, yang isu pusat komedi Clubhouse, yang ada seorang perempuan dia kata, saya Muslim, saya nama satu nama merah, saya hafaz 15 juzuk, kemudian dia cabut tudung dia, dia buka kain dia, dia pakai skirt yang bertakak bau ni. Kemudian bila mana dia disaman atau didakwa di mahkamah untuk bayar dia punya jaminan 20,000. Seluruh dunia bantu dia. Siapa bantu ni? Grup liberal. Kau pernah ada dengar Dr. Aminah Wadud? Dr. Aminah Wadud bekas pensyarah Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Dia berpindah mengajar di Amerika. Dia bahasa Amerika. Dia mengajar Islam sebab dia mengajar syariah. Kemudian bila dia mengajar, dia buat solat Jumaat di sebuah gereja di Amerika. Dia mohon solat Jumaat, dia nak jadi imam dan dia nak jadi khatibah yang pertama dari Islam. Jadi dia mohon ke masjid, dia dapat, tak lulus. Lalu dia mohon ke gereja membenarkan untuk dia mendirikan solat Jumaat di gereja dan dia menjadi khatibah. Biasa khatib kan? Khatib lagi, khatibah perempuan. Dia jadi imam. Dia punya anak murid dia kolej, dia ada universiti, dia di kuliah yang Islam, ikut dia solat Jumaat. Soft dia laki perempuan. Dia dijemput dalam satu convention, saya dalam 2005 atau 2006 di Malaysia. Dianjurkan yang atas penganjur dia Sister Islam. Kalau tuan-tuan pernah dengar Sister Islam, yang mengatakan bahawa menutup aurat itu hukum dia sunat. Tidak boleh paksa orang untuk menutup aurat. Maka dia komplain kerajaan Malaysia yang menangkap Ratu Cantik. Orang Peragawati yang Ratu Cantik tu pakai spender, pakai poli tu. Kerajaan Islam, kerajaan Malaysia tangkap, mufti tangkap, dia kata ini salah. Ini sistem Islam. Majlis Fatwa Selangor mengisytiharkan bahawa sistem Islam sesat. Lalu dia saman Majlis Fatwa Selangor di mahkamah. Tapi akhirnya mahkamah kata kami tak boleh jatuh hukuman sebab Majlis Fatwa tidak, dia bukan agensi kerajaan dan dia tidak ada kata locus standi. Ada hak untuk mahkamah nak jatuhkan, nak batalkan fatwa. Tak boleh. Mahkamah tak boleh batalkan fatwa. Majlis Fatwa Selangor. Akhirnya isu ni diselesaikan di luar mahkamah oleh sistem Islam dengan Majlis Fatwa. Sampai hari ini Majlis Fatwa Selangor tidak menarik balik fatwa dia bahawa sistem Islam ni sesat. Sistem Islam ni dia menganjurkan satu konvensyen wanita sedunia, konvensyen wanita Muslim. Dianjurkan di Kuala Lumpur. Siapa tetamu dijemput? Dr. Aminah Wadud. Ini doktor. Jadi saya lepas satu kuliah, ada seorang sahabat dia bagi satu perkataan akhbar. Perkataan akhbar di University Times yang menyatakan wawancara bersama dengan Dr. Aminah Wadud. Wartawan tanya, kenapa doktor buat solat bercampur lelaki perempuan? Dia kata, kenapa saya buat salah? Sedangkan di Mekah lelaki perempuan campur dalam Mekah dah biasa dah. Tapi kenapa saya buat salah? Betul tak? Dekat Masjid Haram kalau kita tengok, kan kelompok perempuan ada kelompok,
depan orang lelaki, lepas tu nanti sebelah kanan lelaki, sebelah kiri lelaki, lepas tu nanti belakang lelaki, kemudian ada lagi perempuan. Itu dijadikan hujah oleh doktor ni. Dia doktor Doktor Aminah Wadud, pesyarat. Dia kata, apakah boleh? Takkan saya buat tak boleh. Dia jadikan sebagai sumber hukum. Sedangkan Rasulullah kata sumber hukum ni dua je, Al-Quran dan Sunnah. Ikut sumber hukum Quran dan Sunnah, sembahyang ni Rasulullah dah sebut, orang lelaki di hadapan, kemudian kanak-kanak dan orang perempuan di belakang. Itu hadis dah jelas, Rasulullah susun. Yang kamu pergi ambil dekat Saudi, dekat Mihara, itu apa? Itu bukan hujah. Itu salah. Kalau status ustaz, biasa-biasa itu boleh, kita boleh tegur lagi, kita boleh fikir lagi. Ini status doktor, pesyarat, takkan itu pun tak faham. Dia boleh jawab kat muka boleh, takkan saya boleh. Ini satu jawapan yang datang. Dan inilah yang berlaku hari ini. Dan berapa ramai yang buat Islam ni? Generasi muda ni, generasi muda yang mudah terpengaruh. Dia punya apa? Dia punya pengaruh dia daripada laman Facebook, Instagram, TikTok, Bigo, macam-macam ni. Jarum-jarum dia masuk, akhirnya mana-mana yang tak ada basic agama yang kuat akan mudah terpengaruh. Macam kita ni insya-Allah, sebab kita ni pengajian Islam masih kuat. Tuan-tuan bayangkan anak-anak muda hari ni mana ada minat dengan pengajian Islam kebanyakan. Dia hanya minat dengan game. Dia hanya minat dengan medium-medium baru. Dia hanya minat dengan handphone. Kita dah kurang minat dengan ni. Ini dia kata ini cara orang cara lama. Dia tak minat ni cara orang tua. Ini zaman. Jadi kita berhati-hati, hijrahkan diri kita, hijrahkan anak cucu kita daripada terjebak dan terpengaruh dengan dajjal dan musuh-musuh. Jadi insya-Allah yang saya rasa cukup sekadar itu pengisian yang dapat saya kongsikan bersama dalam bahas berkaitan dengan hijrah. Hijrahkan diri kita untuk taklim hijrah, untuk kita mendapat keberkatan dalam kehidupan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian aku boleh ada sallallahu alaihi wa sallam. Usalli muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil memberi penerangan penjelasan panjang lebar. Jadi sama-sama kita memikirkan apakah perubahan yang perlu kita ambil dan sebagainya. Jadi itulah kita segala kita berkatakan Islam kita amalkan dalam kehidupan kita insya-Allah. Saya pun tak ingat terakhir tahun 2019 ni. Balik kampung nak cek. Insya-Allah Okey, jadi dekat tu yang teman-teman kita kalau akan datang ada sesuai dan ada keperluan permintaan yang tuan-tuan ialah kita ada sekali program macam ini. Kalau tak ada bulan rupiah perayaan besar dan rasa dan dapat satu bulan langsung sebagai tidak asli taman kita daripada jadi tasbih suara dan suara Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر